adalah kenapa dia miskin? Sebab dia tidak diberikan peluang dan ruang. Dan yang paling sadis, dia tidak mempunyai dokumentasi yang menghalang dia untuk mendapatkan hak-hak untuk bekerja, hak-hak untuk berpendidikan, hak-hak untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini aku bersama dengan Jai dan aku, Muhammad Izzat bin Dahlan. Jai merupakan pelajar sekolah alternatif dan juga apa Jai? Jadi cikgu sekarang. Ya, mengajar murid-murid di sekolah alternatif, khususnya bagi pelajar-pelajar yang baru, yang kelas ni lah, kelas-kelas bawah. Dan dia juga mengajar. Kau mengajar kelas apa Jai? Jai. Kelas Ahmad Said dengan Usman ganti-ganti. Nah, ganti-ganti dengan Suhaima. Okey, jadi hari ini aku mau bincang suatu isu ataupun cerita ataupun apa aku mau cerita, mau sebutkan benda ni. Sambil-sambil kami dua makan kaki. Ya, gelang mata kaki. Yang ni famous tu lah. Masa aku kecil tu, ini harganya 30 sen. Aku tak tahu berapa harganya sebab aku beli sebungkus yang besar. Jadi sambil-sambil kami makan benda ni, aku dan Jai akan cerita, akan cuba mengupas, bincang, bangsa Jai. Akan cuba mengupas tentang suatu permasalahan, iaitu tentang, ya, sebenarnya isu sebelum ni ada isu tentang tular. Seorang ibu dijatuhi hukuman mati kerana aku tidak tahu menjual ataupun mengedar. Antara itulah ada banyak cerita. Ada yang mengatakan bahawa makcik tu sewakan rumah kepada orang dan orang itu yang menyimpan dadah. Jadi dadah tu di rumah itu dan akhirnya kesalahan itu dikenakan kepada dia. Dan dia merupakan ibu tunggal yang mempunyai 9 orang anak. Kita makan dulu. Jadi itu, soalnya aku tak mau ulas tentang itu, tapi aku mau ulas kronologi yang berlaku di lingkungan Jaidi. Dan aku mau berbincang dengan Jaidi. Okey Jai, saya mau ceritakan satu benda. Ada seorang ibu, dia ibu tunggal. Ibu tunggal bukan disebabkan suaminya meninggal dunia, bukan. Tetapi disebabkan suaminya tu lari. Dia lari. Dia tak mau tinggal dengan isterinya sudah. Dia lari dengan cewek lain. Buaya. Iya, dia buaya. Lacoste. Jadi, ibu tunggal tu dia bersendirian. Dan dia adalah orang yang tidak berdokumentasi. Terus dia ada 10 orang anak. 10 orang anak tu dia perlu bagi makan, dia perlu beli pakai minumnya. Tetapi dia tidak boleh bekerja sebab tidak ada ruang dan dokumen. Ruang dan peluang. Peluang. Akhirnya dia menjual. Okey, di tempat tinggalnya tu ada orang main gam. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Banyak orang main gam. Jadi dia jual gam untuk orang hisap gam. Jual gam salah ya? Kalau cara ada cara yang lebih baik. Kalau cara jual gam tu, cara baiknya jual gam tu jual untuk gam kasut. Untuk gam kasut lah, macam kasut bungkus. Jual gam untuk itu tidak salah kan? Tapi jual gam untuk dibagi orang hisap itu salah. Itu salah. Okey, jadi kau mahu dia jual gam ataupun tidak? Bagus atau tidak dia jual gam? Bagi aku, kalau jual gam tu bagus juga, tapi bukan untuk dengan cara tidak baik. Bukan untuk dihisap lah. Bukan untuk dihisap. Jual cara baik lah, macam untuk gam kasut, gam benda-benda lain lagi. Jadi, tadi tentang masalah makcik dia ada 10 orang anak untuk dia pelihara. Dia sudah cari kerja ni, dia sudah buat macam-macam. Tapi dia tidak diberi peluang semua. Dan dia pilih untuk jual gam. Kau mahu larang atau tidak dijual gam? Aku rasa aku tidak mahu larang dia, sebab macam mana dia mau bagi anak-anaknya makan? 10 orang tu banyak tu. Mau bagi makan, lepas tu belikan lagi baju, kelengkapan lagi dalam rumah tu. Jadi di situ kita sebutkan tentang kemiskinan tu berlaku begitu kan? Di mana dia perlu membuat benda tu, dia terpaksa membuat benda tu. Bukan disebabkan, kalau dia tidak jual gam, jadi anaknya jadi apa? Mungkin terbiar. Lepas tu dengan kelaparan, meminta-minta. Dan itu akan menimbulkan masalah. Satunya masalah akan ada orang meninggal kelaparan.
Keduanya masalah sosial tentang orang minta minta dipekan. bukan Jadi macam mana Jai kau rasa? Apa yang kita perlu buat sebenarnya? kerajaan tengoklah tu macam tengok keadaan lah, jangan syak duduk diam. Maksudnya dorang perlu perlu apa? Selesaikan dulu. Persoalannya bukan dia jual apa. Persoalannya kenapa dia jual benda tu. Kenapa dia jual benda tu adalah sebab dia miskin, sebab dia terdesak. Kalau dia tidak buat, anaknya akan mati. Hidupnya akan tersepit kalau dia tidak buat itu. Okey, jadi persoalan keduanya adalah kenapa dia miskin? Sebab dia tidak diberikan peluang dan ruang. Dan yang paling sadis, dia tidak mempunyai dokumentasi yang menghalang dia untuk mendapatkan hak-hak untuk bekerja, hak-hak untuk berpendidikan, hak-hak untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi. Jadi akhirnya mereka memilih untuk menjual gam, Jual dada atas alasan untuk menjaga anak-anak, memelihara anak-anak mereka, keluarga mereka. Jadi itu sebenarnya persoalan yang perlu kita angkat apabila kita berhadapan dengan isu-isu begini. Sebab aku terbaca banyak tadi orang kongsikan tentang masalah kemiskinan, tentang miskin tidak memberi alasan untuk kita menjual dadah. Miskin tidak memberi alasan untuk kita menjadi pengedar ataupun menjual gam ataupun melakukan benda-benda yang salah. Sebenarnya benda itu bermula ataupun berawal berusul datangnya daripada masalah sistem negara, sistem pengurusan, pentadbiran, politik yang untuk menguruskan hal-hal ehwal itu tadi. Dan di situlah bermulanya. Jadi yang persoalannya adalah kemana pergi orang yang mencatur menguruskan benda-benda ini tadi yang telah menyebabkan masalah kemiskinan, masalah penjualan dadah. Itu maksudnya mereka sudah berada pada keterdesakan yang sangat teruk. Ya, mereka tahu bahawa menjual dadah itu akan membawa kepada jual dadah atau menjual gam akan membawa kepada kesan yang buruk. Akan dihukum dihukum mati, akan ditangkap, penjara, akan berhadapan dengan undang-undang. Tetapi mereka buat itu, maksudnya walaupun itulah risikonya, mereka tetap buat kerana mereka ingin menjaga anak mereka. Kerana mereka tidak ada jalan lain sudah. Jika tidak, mereka akan meminta sedekah. Hidup seperti aku, kalau di sini kau lihat anjing tepi jalan, begitu juga manusia bertaburan, berbaringan di tepi jalan. Itu yang dihadapi di sini. Dan aku bincang benda ini sebab aku dengan Jai tadi bincang awal pagi tadi tentang hal ini, dan kami akhirnya yang perlu kita persoalkan adalah tentang sistem. Mengapa kemiskinan itu boleh terjadi? Mengapa adanya masalah kecurian? Mengapa ada masalahnya ini? Ini disebabkan tidak adanya suatu pendidikan untuk mereka. Kan? Kau tahu salah dan buruk bila? Maksud Tahu benda tu salah dan buruk bila? Kau berubah jadi Jai yang sekarang bila? tahun 2017. Kenapa 17? Sebab pada masa itu Cikgu Mukmin datang ke Sempurna, ke kampung Bangau-Bangau. Dia ajar kami pendidikan ABCD, lepas tu buat game macam theater game, banyaklah kami buat game tu lepas. Adakah setakat itu pendidikan yang Cikgu Mukmin ajar ataupun banyak lagi? tentang apa lagi? Kehidupan, jika ada berfikir. Okey, jadi itu yang disebutkan oleh Jai. Jai ni kan berhadapan dengan situasi di mana pendidikan itu merupakan alat untuk mengubah cara kau berfikir, cara untuk kau hidup, cara untuk kau semua. Jadi itulah yang kita perlu fikirkan sebenarnya. Kenapa kemiskinan terjadi? Kenapa mereka memilih jalan itu? Memang pertamanya sistem, yang keduanya adalah pendidikan, pencerahan itu tidak ada, ruang dan peluang itu tidak ada, sehingga mereka terjerumus ke dalam itu. Orang memilih untuk untuk melakukan benda yang akan berisiko dia mati kerana dia tidak ada jalan lain lagi untuk dilakukan. Dia mementingkan tentang orang lain. Tangisan orang yang telah melakukan kesalahan itu adalah tangisan bukan tentang dirinya. Tangisan kerana dia risaukan tentang orang yang paling dia sayangi. Itu yang kita perlu faham. Sebab itu apabila berlakunya isu-isu yang baru-baru ini ramai teman-teman aku sendiri tentang dadah apa semua. Tapi itulah, kita tidak pernah meletakkan diri kita dalam kemiskinan itu. Kita tidak pernah berada dalam keterdesakan itu. Kita tidak pernah berada dalam kelaparan yang sangat memaksa kita untuk melakukan apa-apa saja. Jadi itulah masalah yang kita hadapi. Jadi itulah sedikit yang aku dengan Jai mahu kongsikan kepada semua. Moga dapat diberi sedikit pencerahannya. Dan bercerita tentang undang-undang, sebenarnya undang-undang yang baik itu adalah undang-undang yang memihak kepada kemanusiaan, memihak kepada masyarakat kebanyakan. Masalah undang-undang di negara kita hari ini adalah undang-undang yang dikenakan kepada orang di bawah. Tapi lagu apa tu Cai? Maling-maling besar, maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dijaga kah? Aku lupa saya liriknya. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi.
itu liriknya. Jadi itu yang berlaku saya. Maling besar dilindungi, maling kecil dihakimi. Jadi itu yang kita perlu fikirkan. Apa yang sebenarnya yang perlu kita lakukan? Apa yang sepuluhnya kita tujukan saja untuk isu dan segala yang berlaku di lingkungan. Aku setuju tentang menegakkan keadilan. Tetapi di luar sana berapa banyak orang-orang yang terlibat dalam hal dadah ini kerana dia hal dadah dan hal-hal masalah yang lain, kerana dia orang berjawatan, kerana dia memegang baju-baju yang dilihat berkuasa, mereka tidak dikenakan apa-apa. Jadi fikir-fikirkanlah dan kenang-kenang Kenang-kenang. kanlah. Ah. Okey, terima kasih. Bye bye.